Saingan Piala Malaysia 2020 menyaksikan beberapa pertemuan menarik seawal pusingan pertama. Dalam undian yang berlangsung hari ini, Kedah diundi bertemu Pahang, manakala juara 33 kali Selangor akan bertemu Melaka United. Juara Liga Super 2020, Johor Darul Takzim pula dijangka tidak berdepan masalah besar apabila bakal berdepan Kuching FA. Undian lain menyaksikan Pulau Pinang akan bertemu Felda United. UiTM FC akan melayan Kelantan, manakala Kuala Lumpur mendapat bye selepas Sabah tidak diberi pelepasan Majlis Keselamatan Negara MKN. Terengganu pula akan menerima tentangan PJ City dan Perak akan berdepan pendatang baharu Kelantan United. Undian dilakukan secara dalam talian oleh Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Football League MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dan Ahli Lembaga Pengarah MFL, Dato' Wira Yusof Mahdi. Saingan peringkat kumpulan dibatalkan dan diganti dengan saingan 16 pasukan secara kalah mati, termasuk perlawanan di peringkat suku akhir dan separuh akhir. Kesemua perlawanan akan disiarkan secara rasmi di RTM. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Sanusi Maknur yakin pasukannya mampu menewaskan Pahang pada perlawanan pusingan pertama Piala Malaysia di Stadium Darul Aman minggu depan. Jelas Muhammad Sanusi, pemain telah membuktikan kemampuan mereka apabila berjaya menduduki tempat kedua dalam saingan Liga Super yang berakhir baru-baru ini. Saya yakin di atas prestasi semasa Kedah selepas menduduki tangga kedua MFL dengan latihan-latihan yang sedang dikendalikan oleh jurulatih pasukan dengan semangat dan top form pemain-pemain pada waktu ini, saya yakin sangat Kedah akan menewaskan Pahang. Tak ada masalah apa dah, insya-Allah. Kalau masa ada masalah pun kita boleh menang tambah. Masa tak ada masalah, langkung orang Kedah kata. Beliau yang juga Menteri Besar Kedah bercakap kepada pemberita selepas menyerahkan watikah pelantikan kepada pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Dewan Al-Hana SIT Kedah. Perlawanan pusingan pertama Piala Malaysia antara Kedah dan Pahang akan diadakan di Stadium Darul Aman minggu depan. Pengesahan tarikh perlawanan pusingan pertama sama ada pada 6, 7 atau 8 November akan dikeluarkan oleh Malaysian Football League MFL dalam masa terdekat. Perlawanan pusingan pertama diadakan secara kalah mati dan tiada perlawanan timbal balik. Beraksi terakhir Liga Perdana, Kuching FA berjaya meraih kemenangan 2-0 ke atas Kuala Lumpur di Stadium Hang Jebat Paya Rumput malam tadi. Kemenangan itu juga jelas tondik berharga buat skuad berkenaan bagi mengharungi pentas Piala Malaysia musim ini. Aksi yang terpaksa dilangsungkan di Melaka susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Ibu Negara menyaksikan pasukan KL lebih banyak mengatur serangan pada awal babak permainan. Bagaimanapun, pasukan Kuching FA kendalian jurulatih Akira Higayashima yang sesekali menyerang berjaya menghasilkan jaringan pertama mereka menerusi Brian Anisezio pada minit ke-17. Ketika pasukan KL merencana strategi untuk mencari gol penyamaan, gawang mereka sekali lagi bocor menerusi rembatan kencang pemain import Yuta Suzuki pada minit ke-34. Bersambung babak kedua, jurulatih KL Nizam Azhar Yusof cuba menukar strategi dengan memasukkan bekas pemain kebangsaan Indra Putra Mahyudin bagi menambah sengat barisan hadapan, namun tidak menjadi. Apa yang pasti, keputusan terbabit menjadi suntikan semangat buat Kuching FA mengharungi saingan Piala Malaysia dalam kekangan pandemik COVID-19. Terengganu Football Club TFC Sendirian Berhad yang baru ditubuhkan untuk Terengganu Football Club TFC Sendirian Berhad yang baru ditubuhkan untuk memenuhi syarat wajib saingan pasukan di musim hadapan mula mengorak langkah dengan merangka ekosistem sukan bola sepak secara menyeluruh bagi negeri Terengganu. Meletakkan moto Win Back Nation sebagai azimat yang perlu diterjemahkan oleh barisan pengurusan dalam usaha untuk memperkukuhkan TFC sebagai jenama pasukan nombor 1 di persada bola sepak negara. Selain tanggungjawab mempersiapkan pasukan bagi menghadapi saingan di musim hadapan, entiti berstatus Sendirian Berhad
juga kini sedang giat mengatur langkah bersama pemegang-pemegang taruh dalam usaha menjana pendapatan kepada pasukan yang menjadi keutamaan. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang menjadi venue rasmi TFC juga turut bakal menerima tambah nilai tersendiri dengan bakal dibangunkan galeri khas yang akan memberi impak kepada sektor pelancongan sukan. Perancangan itu telah dizahirkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif TFC Sdn Bhd Abdul Rashid Jusuf pada satu majlis yang menghimpunkan bekas pemain bola sepak negeri itu di era 60-an sehingga 2000. Perancangan pada masa akan datang, kita akan buat stadium ini sebagai stadium tua lah, macam Juventus sebagai contoh dan sebagainya. Jadi kita tengok black and white ni sinonim dengan Juventus. Jadi itulah sebabnya kita rasa walaupun kita tak sampai peringkat JDT, tapi kita berusaha ke arah supaya menjadikan stadium ini tempat himpunan anak muda dan sebagainya yang kita akan buat untuk menjana pendapatan TFC itu sendirilah. Saudara Jaguh Silat Negara Muhammad Al-Jufri Jamari memuji langkah yang diambil Majlis Sukan Negara MSN untuk mengumpul semua atlet di Bukit Jalil bagi memantau perkembangan latihan mereka. Malah tindakan MSN itu dianggap tepat bagi mengekang penularan COVID-19 di kalangan atlet. Jelas beliau, sekiranya MSN membenarkan atlet melakukan latihan di luar, dikuatiri atlet, jurulatih dan kaki tangan yang bertugas mudah terdedah kepada pandemik tersebut. COVID ni ada di mana-mana. Nak pula Selangor KL ni dah jadi satu negeri yang sangat kuat. Jadi apabila 2 minggu kami dah berkampung di sini tanpa adanya keseronokan seperti di luar kawalan Majlis Sukan Negara, tapi alhamdulillah setakat ini Majlis Sukan Negara memenuhi dan memahami kita punya keinginan, iaitu kadang-kadang kita ni atlet, kita selalu training hard, jadi kita memerlukan release tension kita. Tambah beliau, antara langkah bagi mengelakkan tekanan emosi di kalangan atlet, MSN telah menyediakan pelbagai program sampingan seperti program Santai Atlet. MSN turut menyediakan kemudahan e-sukan kepada atlet untuk mewujudkan interaksi di antara mereka. Saudara, sektor sukan secara global turut menerima tempias akibat penularan pandemik COVID-19 dan tidak ketinggalan mengalami proses norma baharu, terutamanya ke arah platform digital atau sukan elektronik e-sukan. Namun sejauh manakah perkembangan dan pendedahan sukan secara maya itu di peringkat akar umbi dalam usaha meluaskan lagi penggunaannya? Ikuti laporan lanjut bersama Tina Ramah. Dikala sukan tradisional lain terjejas angkara wabak COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, e-sukan masih kekal dimainkan dan lebih aktif menghiburkan peminat sukan serata dunia. Bagaimanapun, kepesatan sukan secara maya ini masih tidak sampai ke peringkat akar umbi dan kemudahan dari segi infrastruktur di kawasan pedalaman harus dititikberatkan. Dalam pada itu, Persekutuan E-Sukan Malaysia MESF menggesa agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan satu bentuk bantuan dapat dibuat secara khusus terutamanya dalam Belanjawan 2021 nanti bagi memudahkan lagi proses perkembangan pendigitalan sukan. Kita perlukan satu program awareness ataupun kesedaran tentang pentingnya kegunaan teknologi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan belia. Perlu adalah suntikan dana untuk membangunkan lagi industri. Maksud saya di sini membangunkan lagi industri bukan sahaja dari sudut pembangunan atlet ataupun pembangunan infrastruktur, tetapi saya melihat dari sudut pembangunan game itu sendiri. Sebab seperti kita lihat sekarang, pembangunan game development yang dipelopori kebanyakannya dari syarikat luar seperti Tencent, Muntun, Valve dan sebagainya. Malahan tetapi kita mempunyai game developer kita sendiri yang ada di Malaysia ini. Cumanya kekurangan bantuan dari segi marketing ataupun boleh saya katakan game publisher kita di Malaysia ini kurang dapat sambutan. Sebagai badan induk sukan di Malaysia, Majlis Olimpik Malaysia OCM turut menyokong bahawa pendigitalan sukan bukan sahaja akan menceriakan semula dunia sukan, malah juga akan membantu organisasi sukan dari segi pendapatan.
Dan kita berharap bahawa salah satu ialah dengan contohnya proses digitalisation yang kita selalu katakan. Tentu saja yang sebelum ini sukan-sukan seperti e-sport telah mengambil peranan tersebut, tapi saya yakin dengan proses otomasi proses digitalisation ini akan dapat membantu persatuan-persatuan sukan dan pengusaha-pengusaha sukan untuk bergerak dengan lebih baik lagi. Sebelum ini, Kementerian Belia dan Sukan telah memperuntukkan RM3 juta untuk bantuan program pendigitalan serta penyelidikan dan pembangunan R&D kepada semua persatuan sukan berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan (PJS) dalam program inisiatif Prihatin Sukan 2020. Pada masa yang sama, e-sukan juga mampu menjadi pilihan kerjaya, peningkatan kemahiran dan keusahawanan bagi memberikan pilihan kepada belia menceburinya semasa COVID-19 mahupun pasca COVID-19. E-sport telah dimainkan pada Sukan SEA Manila 2019 dan kemungkinan besar pada Sukan Asia dan tidak mustahil jika dimainkan pada Sukan Olimpik. Siapa tahu e-sport satu hari nanti mampu menyumbangkan pingat emas pertama negara pada tamasya terbesar dunia itu. Juga tidak dinafikan e-sport mampu menjana pulangan ekonomi lumayan seperti sukan-sukan lain melalui hak penyiaran dan penajaan selain membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia. Jadi, adakah sektor ini bakal diberi tumpuan pada Belanjawan 2021? Sama-sama kita menantikan pada November 6 ini. Tina Rama, Berita RTM.